Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua para penonton Bicara Diary dan Rawat? Senang kita sebut Bicara Doktor. Hari ini kita bersiaran lagi di saluran Berita RTM dan juga anda boleh saksikan kita di Facebook Berita RTM dan juga di Facebook Bicara Doktor. Apa khabar? Harap-harap semua sihat sejahtera di mana jua anda berada. Walaupun dalam keterbatasan pergerakan kita dikala kita berada pada fasa PKP, ada yang berada pada PKPB dan sebagainya. Jaga dirilah tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah moga-moga kita dapat terhindar dari segala yang berlaku dalam bukan saja Malaysia tapi di dunia pada ketika ini. Baik, hari ini sangat menarik sebenarnya tajuk yang kita nak kongsikan. Kalau anda baca tajuknya tentang apa? Kesihatan mata. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, sejak bila anda mungkin ada masalah macam saya ni, pakai cermin mata? Kalau pakai cermin mata di awal usia kanak-kanak ataupun ya di awal usia sekolah rendah, mungkin ada sebab-sebab tertentu. Macam saya mula pakai ketika saya bekerja. Maksudnya inilah cahaya-cahaya lampu ni sebenarnya mungkin boleh membuatkan mata saya bertambah tak nampak dan alhamdulillah lah bila pakai cermin mata ni jelas nampaknya. Jadi insya-Allah hari ini kita nak bantu tuan-tuan perempuan di mana jua anda berada untuk bercerita tentang kesihatan mata dan saya persilakan Dr. Azlinda Rita Elias Aisyah binti Muhammad Abdullah, pakar perunding oftalmologi umum dan pediatrik dari MSU Medical Center. Doktor. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Tak pakai cermin mata, memang mata sihat noh? Ada rahsia. Ada rahsia nanti kita cerita lepas ni. Lama lagi nak cerita lepas ni. Okey, dah. Sebelum kita mula, doktor mata dia tak boleh jumpa orang. Kisahlah patient ke siapa kan. Mesti nak check mata dulu. Alamak. Nak tengok power ni okey ke tak? Okey. Macam mana nak periksa mata? Okey. Alhamdulillah kita ada Snellen check dekat sana. Doktor depan sini, doktor. Sini. Saya depan. Okey. Syah depan. So saya kena buka ni? Buka cermin mata. Kalau saya tengok dengan cermin mata pun tak apa nak nampak ni. Berapa lama dah cermin mata ni? Saya kerja RTM 2009. 2010 saya pakai. Tapi cermin mata yang ni? Yang ni... ini buat bila? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya setahun lepas. Okey, setahun tu masih okeylah. Kita tak tengok. Dia tak boleh pakai lama. Okey, nanti cerita lepas ni. Okey, macam mana nak buat ni? Lama dah tak cik. Syah diri di sini. Sepatutnya jarak ni 6 meter lah. Snellen check ni adalah untuk kita cek adakah penglihatan mata kita tu masih tepat lagi. Okey, baik. Okey, ni adalah untuk tutup mata tu. Tutup mata sebelah. Sini, okey. Buka dulu ni. Okey. Alright. Cuba baca. Atas sekali. E F P T O Z L P E D F E G F D Sadaqallahul Azim. Okey, kau tak nampak. Yang tu pun dah tak nampak tu. Tak apa, pandai boleh datang MSU Medical Center kita buat mata baru kan. Okey. Kau tak boleh nampak kita tutup ni ada pinhole, ada banyak titik-titik ni kan. Okey, Syah pilih satu yang untuk fokus dan tengok melalui titik tu pula. Daripada tadi line atas hijau tu. Okey, yang ni tekan sikit. E F P T O Z L P E D P E O F D E D F G E salah. Tak lulus juga ni. Macam mana dia, tak apa. Ya Allah, besok ambil appointment 9.30 insya-Allah ya. Maksudnya apa tu? Mata saya maknanya perlu refraction lah. Refraction tu maknanya kita perlu check semula mungkin power tu tak cukup. Tadi tak pakai spek. Tadi tak pakai spek. Cuba saya pakai. Cuba pakai spek. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, E F P T O Z L P E D. Pakai dua-dua mata malah satu mata. Satu-satu lah. Garang doktor ni. E F P T O Z L P E D P E C F D E D F C Z P F E L O P Z D Sadaqallahul Azim. Yang merah tu dah 7.5. Almost perfect lah. Almost perfect. Tapi yang bawah sekali tu memang tak nampak langsung. Even saya pakai spek ni pun tak nampak juga. Maksudnya belum... Maksudnya mungkin perlu refine sikit. Mungkin ada penambahan power sikit lah. Selalunya dia masih remaja lah maknanya. Selalunya dewasa dia power dia selalu tak stabil. Mungkin Syahrir ni masih proses remaja nak menemui dewasa lagi. Remaja kan? News is. Maksudnya itu antara proses biasalah kalau kita nak buat cermin mata. Ataupun step pertama apabila datang ke klinik mata untuk kita periksa sama ada seseorang tu ada masalah penglihatan ke tidak. Okey, baik. Jom. Lepas ni itu baru sikit tuan-tuan perempuan. Lepas ni doktor akan cerita banyak benda, rabun jauh tu apa, rabun dekat tu apa, dan juga bagaimana penjagaan mata, tip mata supaya sihat macam doktor ni. Dia tak pakai contact lens ni. Bagus. Okey. Lepas ni kita jumpa dalam Bicara Doktor untuk tajuk kesihatan mata. Sebelum tu jom kita tengok dulu bingkisan resepi sihat dengan tajuknya hari ini buah jambu batu. Suka jambu batu? Suka juga kan? Okey, jom kita tengok jambu batu dari kakak sihat kita. Jom.
Assalamualaikum. Hello. Mesti anda semua tak sabar kan nak tahu resepi sihat minggu ni. Minggu ni akan nak cerita dekat anda semua khasiat buah jambu batu. Anda suka makan jambu batu tak? Tahu tak khasiat buah jambu batu? Sebenarnya satu biji jambu batu mengandungi 4 kali lebih banyak vitamin C berbanding oren dan 10 kali lebih banyak vitamin A berbanding lemon. Wow! What? Ramai juga yang tidak tahu buah yang selalu akak-akak makan buat kudapan ni mempunyai banyak manfaat untuk kesihatan tubuh baik dari segi buah dan daunnya. Mesti anda nak tahu lebih lanjut kan? Okey, ni akak nak cerita. Good. Pandanglah, lihatlah hunan ranting dan dadaku yang bidah. Berita baik bagi anda nak turunkan berat badan. Come on girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Oh, girl. Bagi akak-akak yang nak turunkan berat badan, makanlah jambu batu sebab buah ini mengandungi kadar kalori yang rendah. Okey, nak tanya sikit. Akak-akak, setiap kali datang bulan, aktiviti harian terganggu tak? Ketidakselesaan itu mungkin dapat dikurangkan dengan memakan jambu batu. Kajian menunjukkan pengambilan ekstrak daun jambu batu merah sebanyak 6 mg setiap hari dapat mengurangkan rasa sakit ketika haid. Akak-akak, bolehlah amalkannya. Perempuan tak pandai menjagalah badan suaminya, tentu lekas menjadi bosan, mengerbang rambut macam hantu dalam hutan, suami memandang hampir pengsan. Anda tahu tak, dengan memakan satu buah jambu batu yang bersaiz sederhana dapat membekalkan anda vitamin C 2 kali lebih banyak daripada keperluan tubuh badan. Wow, banyak lagi khasiat jambu batu ni. Ini akak cerita yang sebahagian je. Apa kata akak-akak semua cuba hari ni? Boleh? Boleh. Jumpa lagi di resepi sihat akan datang ya. Okey, bye. Jambu biji, buah yang kusukai. Alright, kembali bersama kami dalam Bicara Doktor. Terima kasih Kakak Sihat untuk buah jambu batu tadi. Yang seronok ya. Saya pun suka makan jambu batu. Tapi yang dah dipotong lah. Kalau beli sebiji tu susah sikit nak buat isi dia. Okey, kita masih lagi bersama dengan Dr. Azlin Darita, alias Aisyah Muhammad Abdullah, pakar perunding oftalmologi umum dan pediatrik dari MSU Medical Center. Banyak betul peralatan dan juga bahan-bahan kuliah kita hari ini. InsyaAllah banyak benda yang nak dikongsikan kepada semua. Cuma kita tengok senario asas lah bila kita sebut tentang kesihatan mata. Macam mana kita nak tahu mata kita sihat ke tak, doktor? Yang pertama macam Syaril tadilah. Kan? Pertama dah gagal kan? Tapi bukan gagal lah. Sebenarnya kalau kita tengok tadi Snellen chart tu. Snellen chart tu ataupun carta Snellen tu kalau di klinik mata itu adalah pertama sekali pesakit masuk, itu adalah langkah pertama kita nak tengok pesakit tu ada masalah penglihatan mata ataupun tidak. Kalau orang yang normal dia boleh lihat sampai bawah, sampai tadi line merah yang Syaril tak nampak tu. Itu adalah 6/6 ataupun kalau di Amerika dia orang guna 20/20 lah. 20/20 berarti orang tu boleh lihat 20 meter, orang lain pun boleh lihat pada 20 meter. Kalau di Malaysia kita guna 6/6 ataupun 6/6. 6/6 berarti orang lain boleh lihat pada 6 meter, dia pun boleh lihat pada 6 meter. I yang pertama, itu 6/60. Maknanya orang lain boleh tengok ujung padang lah, 60 meter boleh nampak. Dia boleh nampak 6 meter. Dia kena datang dekat baru nampak. So you can imagine, boleh bayangkan betapa kaburnya penglihatan mata seseorang tu kan. Kalau contohnya 6/60 tu mungkin power, kalau orang rabun, power lebih kurang 400-500. Ya Allah, tinggi itulah. Janganlah, ya Allah, dulu saya pun rabun juga macam tu. Kalau dululah sebelum berlaku sesuatu tu kan, melakukan sesuatu tu. Saya tahu. Kalau dulu rabun tu, muka Syaril ni nampak blank je, nampak titik 2 mata je. Ya Allah. Hitam. Sangat Maksudnya saya okey sikit lah. Okey banyak sebenarnya. Itu kalau dari segi late term lah. Tapi ada juga WHO ada memberikan definisi apakah itu masalah penglihatan. Contohnya orang yang ada moderate ataupun penglihatan yang agak severe, contohnya adalah penglihatan 3/60. Orang lain boleh lihat pada jarak 6
meter, dia boleh lihat pada jarak 30 meter. Terbalik. Orang lain boleh tengok 30 meter, dia boleh 6 meter. Kalau line tu mungkin dia boleh lihat pada 3 line yang atas sahaja. Itu adalah moderate. Tapi legally blind, apa pula legally blind ataupun buta dari segi undang-undang? Kita ingat orang buta tu adalah orang yang tak nampaklah, hitam, gelap, gelita hidup dia kan. Tapi sebenarnya tak. Legally blind adalah apabila seseorang tu penglihatan mata dia 6/60 pun sudah legally blind pada mata yang baik. Katalah dua-dua mata dia, satu dah gelap langsung, tapi satu mata boleh melihat, tapi boleh nampak E sahaja yang pertama. Itu juga adalah legally blind. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang medan penglihatan. Medan penglihatan tu pula macam mana? Contohnya, apabila saya melihat di sini, saya masih boleh lihat keliling saya. Itu adalah medan penglihatan mata. Tapi ada orang yang ada masalah, contoh glaukoma. Glaukoma tu medan penglihatan dia makin kecil sampai jadi tunnel. Ya Allah Akbar. Tunnel vision tu orang nak salam pun tak nampak dah tangan. Ulu tangan, siapa dululah zaman sebelum COVID. Nak salam pun tak nak, tangan dia tak balaslah sebab dia tak nampak. Dia nampak straight pula je. Yes. Jadi apabila medan penglihatan tu hanya 20 degree, berbanding orang lain mungkin 60, 40 kan. Betul. Jadi orang itu juga adalah legally blind walaupun penglihatan mata dia 6/6. Walaupun sharp yang kecil tu tetap legally blind kalau dua-dua mata. Itu adalah contoh-contoh apa orang yang ada masalah penglihatan. So apa yang kita nak bicarakan pada hari ini adalah mungkin bukan legally blind, bukan orang yang secara undang-undangnya adalah buta, tetapi orang-orang yang ada masalah penglihatan yang boleh dirawat. Syahril ni pun termasuk dalam golongan orang yang ada masalah kesihatan, masalah penglihatan, tetapi bolehlah dirawat dengan cermin mata, kan? Maknanya boleh dapat penglihatan 6/6 tu. Lepas buat cermin mata baru besoklah. Kan? Hari ini 6/7.5 je. Hampir perfect. Nampak tak promote kan datang. Tapi biasa mata ni tidak semestinya dua-dua mata kan. Ada setengah ni dia punya teruk sikit, ini okey sikit, dia macam tu kan. Yalah, manusia tiada sempurna. Yang sempurna tu hanya Allah kan. Itu tazkirah malam Jumaat ni kan. Sebab memanglah manusia tak ada yang sama. Memang jarang-jarang nak nampak yang 6. Kalau katakan mata kita 6/9, boleh dapat line yang hampir bawah sekali, tapi bila kita guna dua mata pada waktu yang sama akan dapat 6/6. Itu kelebihan Allah bagi kita dua mata. Supaya kita boleh combine kan, gabungkan dua-dua mata, dapat penglihatan mata yang terbaiklah. Baik. Dan bila kita cerita tentang mata ni doktor, bila saya duduk study sikit pasal mata pun banyaklah mitos-mitos tentang kesihatan mata. Tapi sebelum masuk bab tu, kita kena bagi dulu ilmu asas supaya orang tahu tentang fakta dulu. So rabun jauh dan rabun dekat. Kita nak cerita tentang tu juga. Biasanya saya ni jujurnya rabun jauh lah, dekat saya nampak. Ada orang rabun dekat tak nampak jauh. So senario rabun jauh dan rabun dekat, doktor boleh bagi ilmu sikit? Sebab Syahri muda lagi, 32 tahun kan. Allah, dia rahsia ke? Lebih kurang lah. Terbahagi kita rahsia pula. Tak apa, muda lagi kan. Saya kena tunjuk model lah. Sebab dulu kan cikgu saya ni kan, sekarang ni jadi cikgu sambilan. Tukar kanta ni ya. Boleh zoom ke? Boleh, don't worry. Nanti kita tunjuk. Ini bola mata kita Bola mata kita dalam ni ada kanta. Kanta ni power dalam mata kita ni, power refraktif ni, dia terbagi kepada 1/3 oleh kornea bahagian hadapan ni, 2/3 pada bahagian kanta dalam mata lah. Kanta dalam mata ni dia boleh berubah-ubah. Apabila kita lihat sesuatu pada jarak jauh, jadi nipis. Apabila kita tengok sesuatu pada jarak dekat, dia jadi tebal. Apa yang kawal ni, ada satu muscle lah di dalam mata ni yang akan kawal ketebalan kanta. Tebal, nipis. Sebab tu nanti kita cerita kenapa ramai budak rabun sekarang. So, kenapa ada orang rabun jauh dengan rabun dekat ni? Ada banyak faktor lah. Tapi kenapa orang tua? Saya belum tua lagi. Saya baru nak bermula. Kita sebaya lah. Alhamdulillah, Masya Allah kan. Tapi bila orang semakin tua, dia kurang keupayaan untuk mengembang dan menguncup dia punya kanta ni. Jadi orang dah tua, kanta dia macam tu je. Muscle tu dah kurang mengembang. Macam muscle mass kan, badan kan kurang. Macam tu juga dengan kanta tu. Jadi dia tak boleh nak kembang kuncup. Jadi duduk macam tu. Jadi sebab tu bila orang tu kita tengok dia membaca, dia jauh kan. Dia tak boleh nak dekat. Dan budak kecil dia tengok dekat kan. Orang dewasa, orang tu dia tengok jauh. Pelik kan? Moga-moga kita tak melalui saat itulah. Pasti akan melalui. Pasti. Itu adalah petanda-petanda nak bagi tahu
usia tu dah meningkat. Okey, baik. Terima hakikat. Age with grace, katanya gitu kan. Redha. Saya pun nak masuk 40 dah ni, tak apa. Alhamdulillah redha. Betul. Kan? Okey, so itu rabun dekat lah kalau menginjak usia. Kalau rabun jauh ni? Tapi sebenarnya rabun dekat tu kanak-kanak pun ada tau. Pula. Jangan kata, ada pula kan Dr. Aisyah ni. Cuma lecture tak habis. Kena masuk lecture Dr. Aisyah baru boleh dengar semua kan. 3 jam lecture baru habis. Rabun jauh tu lah kadang-kadang ada juga kanak-kanak yang ada masalah begitu. Tapi mungkin masalah tu lebih kepada kornea. Kornea dia nipis, kornea dia rata, terlalu rata. Ada banyaklah patologi yang boleh berlaku. Tapi secara generalnya apa yang berlaku rabun jauh, rabun dekat ni? Rabun jauh orang tak boleh nampak jauh. Jauh tu dia kabur. Betul. Rabun dekat, dekat tu yang kabur. Tapi dia boleh berlaku pada semua usia. Semua usia. Kadang-kadang guru-guru dia lebih aware bila budak-budak duduk belakang tak nampak. Cikgu tulis nombor 6, dia tulis nombor 8. Jadi cikgu aware. Tapi kadang-kadang ada juga budak dia tak nampak nak membaca. So, budak-budak yang rabun dekat pun ada. Saya dapat pasien-pasien yang begini. Cuma rare lah, jarang lah kot. Rare. Terutamanya yang ada keturunan Arab. Keturunan orang putih. Baru minggu lepas saya dapat satu pasien ni. Anak tu memang comel lah. Muka macam Pakistan kan. Bapak dia pun macam Pakistan. Macam Arab lah. Saya tanya, Encik ada keturunan Arab ke? Tak ada, saya Melayu. Saya pun okey. Keturunan orang putih tak ada, Melayu. Saya pun, Cik, saya tanya serius ni. Taklah saya Pakistan. Barulah. Sebabnya memang jarang-jarang yang Melayu macam kita ni nak ada macam itulah. Rabun dekat yang tu memang rare lah. Kebanyakan kita Melayu Asia memang rabun jauh. Kebanyakan dia rabun jauh. Rabun jauh di peringkat usia kecil dan juga remaja lah. Bila menginjak ke dewasa dan tua, itu adalah lebih kepada universal. Dekat. Okey, dan saya nak tahu juga tentang faktor-faktor rabun ni, sebab ada orang memang dilahirkan daripada awal mungkin ada masalah rabun. Ada orang macam jujur saya lah, saya masih mata okey, sebelum masuk kerja saya okey, bila masuk kerja tu adalah faktor-faktor lain yang buatkan rabun. Tapi doktor cerita lepas kita berehat sekejap boleh? Boleh. Kita tak jumpa. sabar nak jawab ni saya ni. Baru nak jawab. Itulah, dia orang suka bercakap ni, saya kena stop sekejap, saya pakai handbrake saya. Okey, jom kita berhenti sekejap. Kita jumpa selepas ini dalam Bicara Doktor. Okey. Baik, kembali bersama kami dalam Bicara Doktor. Kita bersama dengan Dr. Azlinda Rita. Jarang saya sebut nama Dr. Azlinda Rita. Sedap nama tu. Terima kasih. Ayah saya memang kreatif lagi. Okey, baik. Kembali bersama apa yang kita sebut awal tadi. Faktor menyebabkan rabun ini. Mungkin kedengaran retorik lah. Siapa yang tak tahu tentang masalah rabun. Ada orang cakap tengok cahaya yang kuat. Tapi nak tanya pakar yang betul lah. Apa sebab-sebab masalah mata kita jadi rabun daripada mata normal. Mata sebelum ni elok. Tapi lepas tu nampak rabun. Betul. Dewasa ke kanak-kanak ni? Okey, kita mula dewasa dulu boleh? Kes-kes kita orang lah yang sebelum kerja, okey. Bila dah kerja, dia rabun. Okey. Susah juga nak jawab tu. Tapi sebenarnya kan bertuah sebenarnya kalau dah dewasa baru rabun ni. Bertuah sebenarnya. Ataupun masa kanak-kanak dah rabun tapi tak sedar diri. Taklah, kalau power 100 lebih tu okey je tu sebenarnya. Normal lah. Okay. Alhamdulillah. Sebab di zaman sekarang ni ramai budak-budak yang rabun kan. Memang rabun yang agak ekstrim jugalah. Ya. Kenapa faktor rabun ni dia ada dua. Dia ada faktor genetik, dia ada faktor boleh ubah, faktor tak boleh ubah. Baik. So faktor yang boleh ubah tu, yang tak boleh ubah is faktor genetik lah. Maknanya dia memang banyak di Asia ni. Kita ni adalah the epicenter of myopia of the world. Maknanya kalau pandemik tu COVID memanglah daripada Asia dah pun. Tapi rabun ni pun daripada sebelum COVID lagi. Kan epidemik tu maknanya dia tidaklah tersebar di satu dunia. Dia orang buat kajian, ada satu kajian daripada Holden Institute mengatakan bahawa pada tahun 2050 separuh daripada populasi dunia akan rabun. Jauh. Allahu Akbar. Ada kajian 2050 itu dia buat postulation. Dia orang buat kajian berapa ramai populasi yang rabun sekarang. 2050 berapa ramai? Half of the population. Separuh daripada populasi dunia. Kenapa? Satu faktor genetik lah. Tapi kalau genetik dia tak akan jadi banyak sangat macam tu. Jadi mesti ada faktor kedua, itu faktor boleh ubah, iaitu faktor persekitaran. Sekarang ni itu adalah kajian sebelum COVID. Dan sekarang ni selepas zaman COVID ni kita ada satu faktor lain lagi yang menyebabkan mungkin akan lebih cepat lagi 2050 projectionnya, tapi mungkin akan lebih awal lagi. So faktor boleh ubah pula apa? Contohnya mitos-mitosnya adalah baca dalam gelap, kan suka tengok lampu kan, spotlight banyak sangat kan. Tapi adalah faktor contohnya banyak
menggunakan ataupun near work. Near work tu apa? Baca dekat ke? Membaca. Dalam keadaan dekat lah. Tak juga. Tidak terlalu dekat. Yes, actually jarak tu pun memang memainkan peranan. Kanak-kanak dia ada tendensi, dia suka terlalu dekat dan lama. Tak ada ambil break langsung antara satu waktu tu kan. Kalau kita boleh jugalah nak ambil disiplin untuk selepas beberapa minit kita berhenti. Betul. Ambil break. Kanak-kanak kadang tak ada waktu break langsung. Near work juga termasuk homework. Okey. Jadi sebab tu saya pergi salah satu daripada persidangan antarabangsa, ada konsultan pakar-pakar daripada Hong Kong. Mereka memang mengaku, dia kata kenapa ramai sangat kanak-kanak di sana yang jadi rabun ni. Sebab? Mereka mula sekolahkan anak mereka pada usia 1.5 tahun. Allah, 1.5 tahun? Pakai pampers lagi pergi sekolah dah. Ajaib. Ya. Jadi apabila terlalu awal pergi ke sekolah, nombor satu. Nombor dua, dah terdedah kepada membuat kerja-kerja jarak dekat ni. Nombor tiga, terlalu lama sangat duduk dalam bangunan. Kurang pendedahan kepada cahaya matahari. Okey. Kerana cahaya matahari ni dia ada faktor bukan risiko, ada faedah untuk mengurangkan development ataupun myopia tu sendiri. Myopia tu rabun jauh lah. Dia punya nama saintifik dia. Okey, so maksudnya pendedahan terhadap cahaya yang bukan matahari lah. Cahaya ni pun membuatkan kerabunan itu tambah juga. Tak. Bukan kajian faktor. Ada kajian tu kata kalau buat duduk dalam, contohnya anak-anak, dia buat kajian di China lah. China ni banyak sebab populasi dia ramai dan orang dia agaknya baik, suka nak ikut kajian. Orang Malaysia susah sikit kot. Jadi dia buat kajian kalau budak-budak ni duduk dalam bilik tu kurang cerah dengan bilik yang lebih cerah, maka bilik yang kurang cerah tu akan lebih tinggi risiko untuk dapat rabun. Jadi sebenarnya bagus kalau anak-anak kita tu belajar dalam bilik yang lebih cerah lah. Janganlah duduk dalam bilik yang gelap. Memang betul lah mak kita kata jangan membaca waktu maghrib, nanti mata rabun kan. Mungkin ada kebenarannya di situ. Sebab kajian menunjukkan lebih cerah anak-anak duduk dalam bilik semasa belajar tu, lebih kurang faktor risiko untuk mereka mendapat rabun. Okey, Alang cakap pasal kanak-kanak. Saya tengok dekat Facebook juga berita RTM ada yang tanya soalan. Fauzul Fazlina katanya, Assalamualaikum doktor, saya nak tanya beberapa soalan untuk kanak-kanak dan bayi. Perlukah kita bawa untuk pemeriksaan mata secara berkala atau tunggu sehingga kita nampak tanda-tanda yang anak kita menghadapi masalah seperti tidak nampak cerita di TV dengan jelas? Yang kedua, katanya pada umur berapakah bayi akan dapat melihat dengan sepenuhnya? Kita jawab yang nombor satu dulu. Perlukah kita bawa untuk pemeriksaan mata secara berkala untuk peringkat kanak-kanak? Okey, bagus soalan tu. Pemeriksaan berkala, kalau ada simptom lah. Contoh simptom? Contoh simptom kalau kanak-kanak, contohnya AHP. AHP ni abnormal head posture. Abnormal head posture ni contoh apabila dia tengok TV, kepala dia teling. Contohnya tengok TV macam ni. Mungkin tak TV je, buat apa-apa dia suka. Bila dia buat main-main dia biasa, tapi bila tengok TV dia macam ni. Pose. Macam ni. Ataupun macam ni. Bila tengok TV dia always satu posisi yang sama. Itu mungkin adalah mereka ada astigmatism. Astigmatism adalah sejenis segi rabun. Tadi Syari tanya rabun jauh dengan dekat kan? Sebenarnya ada rabun jenis yang ketiga. Iaitu rabun silau. Lupa silau, kan? Ada orang silau. Rabun silau tu sebenarnya kalau pada kanak-kanak, Allah bagi ilham pada mereka ni untuk telingkan kepala. Bila dia telingkan kepala tu, dia cari posisi yang betul. Itu posisi yang paling jelas. Jadi mereka akan, yang pertamalah AHP, abnormal head posture. Saya pernah dapat pesakit paling muda setahun 2 bulan. Budak tu dah, kepala dah tegak kan, dia dah pandai berdiri. Dia tengok TV je kepala dia macam tu. Rupanya memang ada astigmatism. Astigmatism pula, rabun silau juga ada banyak-banyak faktor. Kadang-kadang kornea dia tadi tu kan. Kornea ni tak rata. Kadang-kala kornea tak rata pula sebab alergik. Dia suka gosok mata dia. Mata gatal lah. Itu boleh juga. Jadi sebaiknya kalau ada macam ni simptom, lebih baik jumpa pakar mata lah. Seterusnya, apa simptom lagi? Anak terlalu dekat. Kalau tengok TV tu macam nak masuk dalam TV tu kan. Tapi itu macam semua anak pun macam betul tu kan. Ataupun yang saya pernah dapat pengalaman, saya lah pesakit kan. Anak kecil ni suka terlanggar barang. Jalan-jalan tersepak, tersadung. Tapi itu memang kesian sangatlah. Power tu memang beribu. Power tu, baby tu memang ada masalah. Dia ada sindrom. Power dia memang 1000. Power 2 tahun, power 1000. Itu memang, kalau ada simptom memang kena bawa jumpa. Tapi kalau normal, tak ada apa-apa simptom, tak perlulah bawa pemeriksaan secara berkala. Kecuali ada faktor risiko lain. Contoh, lahir tak cukup bulan. Kalau bayi lahir tak cukup bulan, wajib. Lahir tak cukup bulan itu adalah satu faktor risiko sendiri untuk dapat rabun jauh. Lahir tak cukup bulan, lepas tu mak ayah pula
rabun. Lagilah. Pemberat lah tu. Siapa yang memang dah rabun, tiba-tiba nak bagi pesanan khidmat masyarakat kan. Siapa yang memang dah rabun tu kan, yang belum kahwin, interview dulu. Cari yang tak rabun. Kan, sebab genetik. Kan, kalau boleh lah kan. Kalau dah jatuh cinta tak nak buat apa. Jarang saya dengar nasihat ni. Biasa HIV semua kan. Rambut. Pakai spek. No, reject. Kan, tebal spek ni kan. Sebab dia memang genetik kan. Genetik. Okey, soalan kedua. Aduh. Soalan kedua tadi. Saya rasa ini menarik juga. Pada umur berapakah bayi akan dapat melihat? Sebab kadang-kadang saya pun contoh anak ketiga baru umur sebulan. So kadang-kadang kita bila tengok bayi ni kan. Terima kasih. Kita tengok bayi ni, nampak aku ke tak ni? Duk tepuk tangan, duk tengok. Kita tak tahu bayi ni umur berapa yang dia nampak sebenarnya. Ni saya tiba-tiba saya nak promote pula. Saya ada menulis chapter dalam buku teks. Buku teks tu textbook pediatrik. Tapi dalam chapter tu saya bersama Profesor Nurliza daripada Universiti Melaya, kami menulis chapter tentang visual development kanak-kanak. Saya tak bawa pula dia punya keratan. Nanti saya tulis dalam Facebook saya. Dalam situ kami akan ada tulis bagaimana visual development kanak-kanak. Sebenarnya soalan ini sangat bagus. Terima kasih kepada yang bertanya. Sebenarnya bayi semasa lahir vision mereka sangat blur. Macam 660 saja. Huruf E pertama saja. Dan saya suka sangat kata-kata yang ilmu yang saya dapat ni lah. Bayi, jarak pelihatan bayi yang baru lahir itu umur sebulan ni adalah jarak seorang ibu menyusukan anak sahaja. Itu je vision yang dia nampak. Tapi dia akan nampaklah muka sebenarnya. Nampak hitam putih je. Tak ada colour. Blur saja. So kalau you want to stimulate, kalau nak stimulate anak-anak, pakai pattern. Hitam putih, pattern. Belang-belang ke, dot-dot hitam putih ke. Dia akan nampak lah. Di baju ni. Ni nampak baju ni dia nampak lah. Balik jumpa lagi. Kan? Jangan mandi dulu kau. Kan? Jadi dia visual development kanak-kanak ni dia sangat lambat. Bila kanak-kanak baby akan boleh nampak? Bila baby mula senyum. 6 bulan? Lambat sangat. 3 bulan. 3 bulan, 3 bulan tu baby dah mula senyum. Itulah jarak pandang dia dah mula sharp. Pelihatan mata dia dah mula sharp. Gitu. Maksudnya sebulan tu dia nampak hitam putih lah baru. Ya, blur je. Mata pun tak pernah buka kan. Kita pula ada memang tak nampak apalah kan. Jadi pada usia 6 bulan macam tu dah mula fokus yang agak baik dalam 6-18. Macam 6/18 macam tu vision lebih kurang. Dan ketika itu bayi sepatutnya pelihatan mata mereka lurus. Patutnya mata dia dua-dua lurus. Pada 6 bulan ke bawah, kalau sekali-sekala mata bayi nampak macam juling, tak fokus. Kalau kita tunjuk barang dia tak follow. Dia tak follow. Sebenarnya bayi dia follow horizontal sahaja. Dia tak ada. Atas bawah dia. Belum lagi. 6 bulan horizontal. Horizontal jadi kalau selepas 6 bulan bayi tidak follow objek, tidak fix fokus, dia CSM, central, steady and lupa pula M tu apa. Tapi dia lah movement yang dia boleh fokus lah. Fokus dan dia boleh react pada kita. Kalau selepas 6 bulan tidak ada dia tak boleh fokus tu, jadi lebih baik datang bawa pemeriksaan lah. Tak senyum kan. Dan kalau selepas 6 bulan bayi tu nampak ada juling yang kekal. Dia tak boleh fokus. Sesekali juling masuk dalam ataupun juling keluar. Ketika itu mesti kena datang check. Sebab kadang-kadang ada katarak. Bayi pun ada kemungkinan. Ya, ada bayi yang lahir dengan katarak. Allahu Akbar. Betul. Banyak kan benda. Kena datang lecture Dr. Aisyah lah. Saya kena buat appointment lepas ni. Menjawab 2 soalan daripada yang bertanya di Facebook. Lily Hazliani kata, Assalamualaikum doktor. Thank you sharing. Banyak ilmu baru. Setengah jam pertama banyak ilmu dah. Kita berehat kali kedua. Boleh? Dah. Tak puas lagi bercakap ni. Kena doktor. Itulah siaran TV. Alhamdulillah. Kita berhenti sekejap. Lepas ni saya nak masuk bab COVID-19. Sebab ini saya rasa bab yang sangat penting juga. Sebab macam doktor sebut tadi, bila anak-anak semua belajar di rumah, belajar pula bukan belajar dengan buku secara fizikal, menghadap laptop, menghadap gadget. Jadi dengan durasi masa yang lama, saya rasa doktor kena share sesuatu lah tentang tu. Kita jumpa selepas ini. Betul. Baik, kembali bersama kami dalam Bicara Doktor. Rancak pula yang bertanya di Facebook. Kalau saya tak raikan, tak seronok juga. So saya tanyalah. Muhammad Izzuddin katanya, Assalamualaikum Dr. Azlin Darita. Penuh dan Syaril. Saya nak tanya satu soalan. Adakah benar makanan tambahan
Astigma Care terbukti berkesan menjaga kesihatan retina mata dan penglihatan. Ini kita sebut sebagai makanan tambahan lah. Ada kesan kepada penjagaan mata juga, doktor? Rasanya Syahrir pun ada nak tanya soalan macam tu kan, tentang makanan tambahan, carrot kan. Nantilah itu. Tapi dah halalan tanya, doktor jawab terus lah. Boleh insya-Allah. Okey, makanan yang Syahrir nak tanya tu carrot kan. Carrot tu sebab dia ada vitamin A. Mitos dulu kan, nak mata cantik, nak mata sihat, makan carrot banyak sikit. Dulu mak saya kata kalau nak putih makan carrot sebab arnab mana putih. Saya tak tahu pula ada rupanya arnab warna hitam. Sebenarnya tak tahu dulu kan. Kalau tahu macam mak sebenarnya kan. Okey, kembali kepada soalan tu kan. Makanan tambahan. Satu, saya tak tahu apa kandungan dia. Not fair. Dia banyak makanan tambahan dia. Not fair lah untuk saya jawabkan. Okey, secara general makanan yang terbaik of course lah makanan yang sihat. Makanan tu sebenarnya yang terbaik adalah makanan daripada sumber makanan. Kan, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan. Cuma mata directly vitamin apa kan ada A, B, C, D. Okey, vitamin tu kenapa orang kata carrot tu baik kan sebab dia ada vitamin A. Vitamin A memang digunakan dalam mata untuk saraf mata itulah memang ada. Tetapi ada kajian yang menunjukkan sebenarnya dia orang cubalah kajian tu dia guna liver lah, hati. Dia ada guna sejenis daun lain. Dia buat kajian tu carrot lawan liver, lawan daun ni. Dia kata lawan suplemen vitamin A. Dia kata sama je absorptionnya pun. Dia kata ini untuk orang yang ada rabun malam. Dia spesifik untuk orang rabun malam sahaja. So sebenarnya kalau yang terbaik adalah makan daripada makanan asal lah. Tapi untuk suplemen ni terutamanya kadang-kadang kita tak tahu jumlah dia berapa. Saya bagi satu contoh. Ada satu keadaan nama dia AMD. AMD ni adalah Age Related Macular Degeneration. Dia keadaan di mana orang tua dia boleh kalau dibaca satu line yang lurus dia akan menyebabkan garisan jadi bengkak-bengkok. Jadi untuk keadaan ini ada satu vitamin ini memang terbukti secara saintifik, telah publish paper, ada RH1, RH2 study. Dia kata memang ada vitamin yang bagus untuk mengelakkan yang kebutaan mata ni, elak daripada kebutaan mata satu lagi. Even in that condition, mata yang boleh elakkan tu pun katalah dia orang yang peringkat mal tak digalakkan pun. Orang yang peringkat dah buta sebelah mata tu baru dia galakkan untuk elak buta sebelah lain. Dan vitamin tu pun spesifik dia punya kandungan dia. Zinc berapa, lutein berapa, zeaxanthin berapa kandungan dia setiap satu. Jadi kita boleh bayangkan kan untuk suplemen satu jenis penyakit. Untuk penyakit tu pun ada 3 kategori pesakit tu kan. Jadi tak mungkin ada satu suplemen yang boleh mengubati semua kan. Jadi saya lebih memilih untuk memberi anak-anak makan makanan yang sihat lah. Jadi tapi untuk makanan suplemen saya rasa mungkin tidak ada masalah. Tetapi kalau anak ada rabun jangan bagi suplemen tapi tak bagi cermin mata. Tu kalau ustaz saya kata macam sembahyang tarawih tapi tak sembahyang subuh. Macam itulah. Yang sunat buat tapi yang wajib tak buat. Maksudnya dah nama dah suplemen makanan tambahan. Tapi yang wajib rawatan ni kena dulu. Betul. Okey, jom kita masuk ke bab yang tentang senario semasa COVID tadi. Bila doktor bawa bahan-bahan ni saya rasa ada juga perkaitan dengan remaja dan juga kanak-kanak yang terlalu berhadapan dengan gadget tatkala COVID ni, doktor. Betul. Macam saya pun concern bila kita 18 Mac 2020 kan. Dunia kita berubah. Sebab kita ada PKP kan. Ketika itu kita tak tahu apa yang akan berlaku dengan anak-anak kita, persekolahan, semua orang tak bersedia. Kita tak bersedia, cikgu tak bersedia, anak-anak kita tak bersedia. Tapi sedikit demi sedikit persekolahan itu bermula kembali dengan secara online. Pada peringkat permulaan mungkin 2 jam sehari. Lepas tu kita mula ada bila kita sekolah balik bulan Julai, kita dah happy dah, alhamdulillah boleh sekolah balik anak-anak kan. Gembiralah boleh gosok baju sekolah balik. Dulu tak suka gosok baju sekolah, tiba rasa nikmatnya boleh gosok baju sekolah balik kan. Sekali bulan Oktober sekolah balik online balik kan. Sampai sekarang, sampai bulan form 2 form 3 sampai bulan Mac tahun depan kan. Jadi pada ketika ini saya rasa kita kena bersiap sedia bahawa kita tak tahu bilakah online learning ataupun pembelajaran atas talian ni akan berakhir. Dan bila saya dapat soalan ni daripada Syahril semalam,
saya pun buat sedikit pembacaan. Rupanya ini adalah satu concern ataupun satu yang sangat dibimbangi oleh ophthalmologist, pakar-pakar mata satu dunia. Okey. Benda ini tidak sahaja berlaku di Malaysia, di mana kita semua terpaksa melalui online learning ni hanya di Malaysia, tapi berlaku di Amerika Syarikat, di India, sehingga ada beberapa paper ataupun jurnal yang telah pun dipublish tentang satu fenomena ni lah. Sampai ada yang memberi nama Covidopia. Itu COVID-induced myopia. Kan? Kenapa? Covidopia. Sebabnya to begin with, macam saya cerita tadi, kita ni di Malaysia, di Asia lah, kita berada di epicenter. Kalau kita tengok map ataupun kita tengok peta dunia, di manakah paling banyak manusia yang ada rabun jauh ni? Di Asia. China lah, China. Lepas tu dia mengunjur kepada Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapura, of course lalu Malaysia sekali kan. Cumanya kita tidak terlalu tinggi sebab kita mungkin kurang sikit populasi yang berbangsa Cina. Sebab kebanyakan kajian yang berbangsa Cina kan. Bermula daripada situ, Holden Institute Study menunjukkan 2050 separuh populasi dunia akan jadi rabun kan. Dan sekarang kita berhadapan pula dengan online learning. Kanak-kanak yang rabun dah asal-asal dulu tu, selalunya kita akan monitor mereka setiap 4 bulan. Apabila berlaku COVID, kita tak dapat nak monitor mereka. Betul. Kan, mereka tak dapat datang hospital. Jadi apa yang berlaku dengan glasses mereka? Syahril pakai spek mata setahun pun dah mungkin kurang power kan. Kanak-kanak mereka sedang membesar. Sebagaimana ketinggian mereka meningkat, bola mata mereka juga memanjang. Apabila bola mata memanjang, ketika itu power mereka boleh berubah. Kalau power berubah, mereka sentiasa memerlukan cermin mata baru supaya penglihatan mata mereka dapat dibantulah. Itu satu hurdle ataupun satu halangan dalam merawat myopia di kalangan kanak-kanak yang sudah ada myopia. Nombor 2, ada juga kanak-kanak yang kita rawat dengan myopin. Myopin ataupun dia punya trade name lah, ataupun atropine. Dulu-dulu kita bagi glasses saja, cermin mata saja. Sekarang kita ada ubat. Apa yang berlaku, saya cerita sikit dengan Syahril. Myopia ni dia selain daripada power di bahagian hadapan kornea ni, dia juga disebabkan oleh pemanjangan bola mata. Itu yang tadi genetik tu. Kalau mak rabun, ayah rabun, bola mata dia panjang, nanti anak lagilah panjang kan. Kenapa yang kita orang ni concern sangat budak-budak nanti rabun jauh ramai? Bayangkan retina tu macam belon. Sepatutnya panjang dia banyak tu. Tapi kalau kanak-kanak ni 7 tahun dah rabun power 500 contohnya. Bola mata tu memanjang, remaja panjang-panjang. Bayangkan belon yang sangat nipis. So retina ni dia boleh jadi sangat nipis hingga boleh ada komplikasi. Contohnya myopic maculopathy. Myopic maculopathy itu boleh berlaku pendarahan di dalam mata. Saraf tu boleh tertanggal lah. Syahril dah muka seram lah tu kan. Ini saya cerita kisah benar Syahril ni. Saya bukan nak menakutkan. Memang kisah benar. Dia boleh ada banyak komplikasi apabila rabun jauh terlalu tinggi. Jadi kanak-kanak yang dah rabun ni, kita tak dapat nak monitor, nombor 1. Nombor 2, kanak-kanak yang belum rabun. Dulu-dulu budak-budak darjah 1 kan, bila dia orang vaksin, nurse datang sekolah kan. Saya selalu suka budak-budak darjah 1 comel-comel kan. Dia datang. Itu pun ada seorang budak, dia bagi tahu ayah dia, saya tak nampak boleh jauh. Pandai budak tu kan. Jadi kita berdapat check. Kalau dulu-dulu ada vaksinasi di sekolah, budak-budak dalam sekolah, kita boleh dapat screen. Kita boleh buat vaksin tu dah boleh saringan. Tapi apabila COVID, kita tak dapat saringan. Betul. Kanak-kanak yang rabun, kita tak dapat tangkap siapa yang rabun. Sedangkan rabun ni, kalau kita tak dapat treat dengan lebih awal, mereka ada risiko untuk dapat mata malas. Mata malas. Dan macam mana cara nak periksa budak-budak ni? Takkan E, P, F, T, O, Z tadi? Boleh. Kalau yang dah sekolah, boleh. Sekolah dah boleh baca lah kan? Contoh kalau di peringkat yang tak boleh baca? Yang tak boleh baca. Ni saya ada. Saja tanya soalan tu sebab doktor bawa benda ni. Jauh ni bawa dalam beg saya kan. Kena tunjuk. Ini contoh K-picture. K-picture ni kalau kanak-kanak yang mungkin pemalu. Anak saya yang wise dekat rumah tu, nak masuk 5 tahun ni. Depan orang malu, depan saya taklah. Kalau dia pemalu, kita bagi sini contoh. Ni Syahril pegang. Contoh. Ni konon-konon Syahril tengok kat Syahril lah. Saya tengok Syahril. Konon Syahril ni kanak-kanaknya. Baik. Saya pun tunjuk. Saya berada 3 meter. What's this? Apple. If you dia kadang-kadang budak-budak cakap apple, kadang-kadang dia malu, dia tunjuk je. Macam tu. Lepas tu bila saya flip, makin lama gambar ni pun
Oh, makin besar? Makin besar pula terbalik ni. Sepatutnya makin kecil lah? Sepatutnya dia makin kecil. Okey. Dia makin kecil. So, kalau dia tak nampak, so maksudnya, okey, faham. Tak nampak. Kalau dia tak nak jawab tu, macam dia tak nampak lah. Okey. Ni K-picture. Tapi K-picture kenapa tak buat macam ni kat kita orang? E, P, F, susah nak sebut. Lambat. Kan? Tapi ni kekurangan K-picture ni, bila tunjuk kadang kita tak nampak apa benda budak ni tunjuk. Okey. Satu lagi, nama dia Lia Chat. Okey. Lia Chat ni pula. Ni macam cat. Cara pegang. Oh, banyak. Ini nampak je simple, mahal tau. Ini susah. Ini saya pun pening kepala. Okey, baik. Tengok simbol Okey. Okey, pegang sikit atas tu. Baik. Okey. What's this? Jadi bila Syaril tunjuk tu, saya nampaklah jari Syaril tu kat mana. Bijak tak? Ya Allah, bijak. Jadi budak-budak sampai tu bawah kita tunjuk. Dan tadi gambar kalau K-picture tu kan dia ada banyak kan, ada star lah, rumah lah. Kadang budak-budak ni dia tak berapa. Kalau kecil 3 tahun, kadang dia tak boleh nak beza antara kereta dengan rumah tu. Sama kan, betul juga. Star je. Bila star dia jawab, bila dark dia jawab, bila benda lain tak jawab. Tapi kalau ni dia lebih simple. Ni kalau jumpa budak-budak, macam ni. Itu dia tak nampak tu. Dia buat cerita. Lepas tu, satu lagi, kalau nak tengok jarak jauh, 3 meter. Kalau jarak dekat pula, ni macam ni. Baik. Ni Syaril kena pegang. Saya pegang. Okey, baik. Lepas tu, ini adalah jarak untuk saya measure. Ini kan 40 cm. Jadi kalau Syaril duduk ke depan, ke belakang tu, saya boleh measure. Ini adalah jarak Syaril antara benda ni lah, sepatutnya 40 cm. Ini untuk cek rabun dekat lah? Rabun dekat. Nampak, semua nampak, clear. Yelah, awak tak ada rabun dekat. Kalau budak ada rabun dekat, dia tak nampak lah. Okey, baik. Dan kita, bila budak-budak ni, dia kena special. Dia kena optometrist tu kena sabar. Baik. Kadang-kadang dia tak nak jawab tu, dia bukan tak jawab. Dia macam, dia boleh dia jawab. Tapi lepas tu dia cranky. Mungkin dia dah tak nampak. Baik. Doktor, saya diberi isyarat untuk tarik handbrake sekejap. Okey, boleh. Kita nak berhenti sekali lagi. Lepas ni, saya nak tanya tentang mitos. Ini penting. Ada orang dia cakap, jangan tukar spek selalu. Bila you tukar selalu, mata rabun lagi teruk. So, maksudnya, walaupun kita rabun, pakai spek biasa, pakai spek sama. So, kita train mata kita untuk berada pada kuasa rabun yang sama. Saya dia beritahu benda tu tau. Itu yang tak tukar spek lama tu. Rupanya bila jumpa pakar, haram. Okey, kita jumpa selepas ini dalam Bicara Doktor. Baik, kembali bersama kami dalam Bicara Doktor. Doktor, izinkan saya untuk membawa penonton menyaksikan satu pengkisan kapsul dari farmasi. Sebab ini pun tentang ubat untuk masalah mata. Sahabat kita, pegawai farmasi Sofhatul Nur Subhi, sentiasa bersama kita sahabat minggu bercerita tentang ubat-ubatan yang terbaik. Jadi jom kita bersama Sofhatul. Untuk episod kali ini, saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan ubat untuk merawat masalah mata. Mata merupakan organ yang penting pada badan kita. Tapi jika kita sentiasa mengabaikan penjagaan mata dan membebankan mata, ini mungkin boleh mengakibatkan masalah kepada mata. Pedih mata, mata merah dan kering, kegatalan boleh disebabkan oleh beberapa faktor seperti habuk, asap, alahan, melihat skrin komputer terlalu lama atau jangkitan bakteria. Terdapat juga masalah mata seperti glaukoma, konjungtivitis, katarak, degenerasi makular yang memerlukan pemerhatian dan pemeriksaan lanjut oleh doktor dan pakar mata. Ubat kegunaan luar yang selalu digunakan untuk penjagaan mata serta rawatan penyakit mata boleh dibahagikan kepada ubat titis mata dan salak mata. Ubat titis mata merupakan sediaan steril iaitu bebas daripada kuman yang digunakan untuk merawat masalah pada bahagian mata. Bagi memastikan kesan yang optimum daripada penggunaan ubat titis mata, teknik yang betul perlu diamalkan oleh pesakit atau pengguna. Pertama, mulakan dengan mencuci tangan menggunakan air dan sabun sehingga bersih. Kemudian, lap kawasan mata dengan menggunakan kain yang bersih atau tisu bagi membuang kotoran yang melekat pada kawasan mata. Baca label pada ubat titis mata dan buka penutup botol ubat. Dongakkan sedikit kepala ke belakang, kemudian tarik bahagian bawah kelopak mata sehingga mempunyai ruang yang mencukupi untuk meletakkan ubat tersebut.
dekatkan penitis ke bahagian bawah kelopak mata yang ditarik. Pastikan hujung penitis tidak menyentuh mana-mana bahagian mata. Picit botol ubat titis mata dan titiskan mengikut dos yang disarankan. Tutup mata selama 1 minit supaya ubat dapat diserap dalam mata. Tekan secara lembut pada tepi kelopak mata iaitu bersebelahan dengan hidung untuk beberapa ketika bagi mengelakkan ubat titis mata masuk ke dalam hidung atau tekak. Sapu lebihan ubat titis mata dengan menggunakan kain bersih atau tisu. Jika perlu menggunakan lebih daripada 2 jenis ubat mata, pastikan anda menunggu selama 5 minit sebelum menggunakan ubat mata yang kedua. Bagi pesakit yang perlu menggunakan ubat titis mata dan juga ubat salak mata bersama-sama, pastikan guna ubat titis mata dahulu. Ubat titis mata adalah dalam bentuk cecair, manakala ubat salak mata adalah dalam bentuk separa pepejar. Ubat jenis salap adalah lebih pekat dan mengakibatkan penglihatan menjadi kabur buat seketika. Jadi, waktu yang paling sesuai untuk menggunakan salak mata adalah pada waktu malam iaitu sebelum tidur. Pesakit dan orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan, National Pharmaceutical Centre NPCC melalui talian 1-800-88-6722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan dengan ubat-ubatan. Mesej penting di sini, dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi berkaitan penggunaan ubat mata yang sesuai dan berapa lama sepatutnya ia digunakan. Pastikan anda menggunakan ubat mata mengikut dos iaitu bilangan titisan dan tempoh masa rawatan seperti yang disarankan oleh profesional kesihatan. Penggunaan ubat mata yang bersesuaian dengan teknik yang betul mampu merawat masalah mata anda dan mengelakkan kesan sampingan akibat daripada penggunaan ubat mata yang tidak bersesuaian. Baik, terima kasih Ustaz Fatul untuk pegawai dari farmasi tadi. Soalan ringkas dan padat kata penerbit. Mungkin kita boleh go to 2-3 soalan lagi. Cermin mata perlu ditukar seawal mungkin ketika kita rasa rabun kita bertambah teruk atau tidak? Ya, betul. Ya. Tak ada ni kata mitos kata pakai cermin mata tu kena pakai je yang power rendah sikit supaya nanti boleh train mata tu supaya boleh lebih power ke? Tak ada. Tak ada. Maksudnya kalau dah rasa lagi tu kena tukar. Salah satu simptom dia juga pening kepala. Oh. Bila pening kepala kan, bila pakai cermin mata tu rasa mata tu letih, tu maknanya mungkin power tak sesuai. Kebiasaannya macam doktor cerita tadi, spek saya kalau dah setahun dah lama. Maksudnya biasanya cermin mata kena bila rabun dicadangkan setahun sekali datang check lah untuk kita evaluate semula power tu. Saya sangat terutama setuju lah. Tapi kalau kanak-kanak mesti kena check sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Kalau yang memang ada myop ikut nasihat doktor lah. Kalau memang power tinggi selalunya kita cadangkan 4 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali bergantung kepada power asal mereka itulah. Tapi kalau orang dewasa setahun sekali pun okey. Tapi not more than 2 years lah. Okey, kita go ke soalan pantas. Muhammad Hilmi Ramli katanya, kalau rabun warna macam mana doktor untuk kanak-kanak? Rabun warna umur berapa tu? Kanak-kanak 2 tahun ataupun kanak-kanak? Oh, kanak-kanak. Okey. Biasa rabun warna. Susah juga jawab soalan tu. Kena jumpa doktor lah. Jumpa doktor lah. Okey, maksudnya panjang explanation tu. Okey. Betul. Saufi Bayo katanya, Assalamualaikum doktor, saya ingin bertanya mengenai morning glory symptom. Morning glory symptom macam mana tu? Anak perempuan saya kini berumur 8 tahun, telah didiagnos dengan kondisi ini 3-4 tahun yang lalu. Apa yang doktor boleh sarankan untuk susulan rawatan kondisi morning glory? Morning glory syndrome ni adalah keadaan di mana saraf mata tu memang agak tidak normal lah. Okey. Selalunya dia akan ada efek pada penglihatan mata. Selalunya rawatannya adalah konservatif. Kalau anak tu ada masalah rabun, kita akan rawat dengan masalah rabun. Tapi selalunya morning glory syndrome tu memang saraf tu ada ketidaknormalan lah. Okey, masalah saraf pada mata lah. Jadi selalunya kalau dah ada morning glory syndrome diagnosis tu, mesti dah ada follow up dengan doktor lah. Okey, baik. Tapi saya tidak ada cadangan lain selain daripada apa yang doktor tu dah cadangkan lah selalunya. Baik. Dan memanglah ini sekadar kita nak bagi tahu secara ringkas, tapi nak kena jumpa doktor yang tepat lah. Baik, Rizky Jaya katanya, Assalamualaikum doktor, ayah saya walau dah umur 60-an tapi tak ada rabun jauh. Dalam rekod kedai cermin mata katanya sikit sangat. Memang boleh jadi macam tu ke? Maksud saya walau umur dah meningkat tak semestinya kita ada rabun. Betul. Betul. Ada orang yang memang tak ada rabun jauh langsung. Memang tu direzekikan tidak ada katarak langsung. Walaupun selalunya 60 tahun dah mula ada katarak dan power tu akan berubah. Mungkin dulu-dulu tak pernah pakai spek, sekarang kena pakai spek. Tapi memang ada, betul. Ada orang yang tak ada langsung rabun jauh. Tapi rabun dekat
selalunya ada. Okey. Dan ada orang ada dua-dua, rambut jauh dan rambut dekat. Betul. Sebab tu orang tua pakai multifocal. Jauh tak apa, dekat macam ni. Tunggulah lagi 8 tahun. Okey, baik. Soalan terakhir, doktor memang dah prepare satu benda, page. 2 page. Minta maaf sangat. Tak adalah. Kita dah nak berakhir, cuma nasihat ringkas kepada semua doktor. Okey. Sebab kita lebih kepada kita nak menempuh PKBB yang kita pun tidak pasti bila akan berakhir lagi kan. Cuma beberapa nasihat saya sekiranya ada anak-anak yang ada menunjukkan simptom-simptom yang mereka ada rabun, contohnya seperti saya sebutkan tadi, AHP, abnormal head posture, contohnya ada menelingkan muka atau menelingkan kepala ketika menonton televisyen, ataupun mereka memang ada mengadu, mama bila tengok signboard tu tak nampak, ataupun apabila tengok TV tak nampak baca subtitle. Tolonglah bawa kepada anak-anak tu, bawa berjumpa dengan optometrist pun tak apa. Optometrist mereka adalah mereka yang bertauliah untuk memeriksa mata. Optician adalah mereka yang boleh buat cermin mata lah. Baik. Yang kedua? InsyaAllah mereka kedai-kedai dibuka dan selalunya mereka mengikut SOP. Jangan tunggu-tunggu, nantilah tunggu habis PKP. Kasihanilah anak-anak mereka, anak-anak tu yang tak nampak kan, kabur mata kan. Betul. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, apabila anak-anak ada online class, cuba dapatkan supaya mereka mengikuti 20-20-20 rules. Maknanya setiap 20 minit ambil masa 20 saat untuk break dan melihat sesuatu pada jarak 20 meter. Baik, saya terkena tarik handbrake sekarang, sempat 2 je insya-Allah. Next session kita mungkin akan cerita banyak benda bersama doktor. Jadi sekian daripada kami, insya-Allah jumpa lagi pada minggu depan bicara doktor. Assalamualaikum, bye.